tahun 2021, Indeks Budaya Sukan Malaysia menunjukkan kita pada tahap sebenarnya, iaitu pada 52.02%. Ini menunjukkan pada tahap yang memuaskan. Bagi Go Coach, yang mana kami telah membuat aktiviti dan menganjurkan aktiviti kejurulatan sukan sejak tahun 2016, menunjukkan juga pada tahap sederhana yang mana kebanyakan sukan berlaku di sekolah. Kita peluang pekerjaan kepada semua peminat sukan, yang mana mereka ini, jika mereka pernah bermain silat dahulunya, mereka boleh menjadi seorang jurulatih silat. Dan jika mereka sebelum ini pernah belajar berenang dengan jurulatih sukan, dan mereka akan dapat menjadi jurulatih sukan untuk berenang. Jadi kami mencipta peluang pekerjaan ini kepada semua orang. Bagi Go Coach, kami membayangkan pada masa akan datang, kejurulatan sukan ataupun sports coach adalah satu profession yang sangat tinggi, seperti mana lawyer, seperti mana finance, accountant dan sebagainya. Jadi kami percaya jurulatih sukan adalah satu profession yang sangat lumayan. Jika kita lihat pada industri sukan sendiri, sukan ini mempunyai skop yang sangat besar. Ada bahagian sukan yang akademik, ada bahagian sukan yang mana menjual barang-barang sukan, ada bahagian sukan yang mana mereka mencipta ataupun mengorganisasi competition ataupun pertandingan sukan, dan ada juga bidang sukan yang kepada kejurulatihan sukan. Dan bagi Go Coach, kami sendiri melihat kejurulatan sukan mempunyai satu peluang yang sangat besar, yang sangat lumayan, yang dapat menjana pendapatan mereka yang ingin mencuba bidang sukan di Malaysia. Sebenarnya mereka haruslah mengambil sijil kejurulatan sukan daripada institusi sukan negara, ya, yang mana ada tahap 1, 2 dan 3. Yang mana anda boleh attend program ini selama lebih kurang 5 hari, yang mana di dalamnya ada kuliah, ada taklimat dan sebagainya, dan ada juga peperiksaan exam, dan juga ada assignment yang perlu dikomplitkan ataupun disempurnakan untuk anda layak mendapat sijil kejurulatan tersebut. Jadi ia adalah satu lesen sebenar anda untuk menjadi jurulatih sukan di Malaysia. Tetapi dalam Go Coach sebenarnya kami mempunyai 3 level coach: peer coach, semi professional and professional coach. Di mana jikalau anda mempunyai pengalaman sebagai pemain di peringkat negeri dan sebagainya, anda boleh menjadi assistant coach ataupun menjadi coach peer yang mana basic kepada kanak-kanak yang baru bermula untuk bersukan. Bagi kategori semi professional coach, yang mana anda kenalah mempunyai sertifikat dalam bidang kejurulatan sukan, sama ada spesifik ataupun generik, yang mana anda mempunyai 2 dan 3 tahun ke atas experience sebagai coach. Dan yang ketiga, professional coach, yang mana anda merupakan mempunyai national atau international punya level, yang anda boleh mengajar pada peringkat tersebut kepada high performance. Malaysia, kita boleh katakan mereka hanya fokus kepada podium, yang mana pencapaian sukan di peringkat Olimpik, di peringkat sukan C dan sebagainya, pada pertandingan. Kepada pembudayaan sukan sebenarnya masih jauh, dan kita perlukan lebih banyak sokongan daripada kerajaan, yang mana kita perlukan banyak program-program mingguan yang perlu dijalankan, seperti takraw di taman-taman, silat di taman-taman, bermain badminton di taman-taman. Jadi sebenarnya untuk membudayakan sukan sebenarnya ia adalah program mingguan dan bukannya acara poster program yang mana kita jalankan hanya pada bulan sukan negara Oktober. Jadi sebenarnya kita ingin, jika ingin mendapatkan skor lebih daripada 52% tadi, sebenarnya kita perlu memudayakan sukan ini setiap minggu. Kan, jadi sebenarnya baru dia akan jadi industri memudayakan sukan. Jadi kalau kita perasan, hanya tempat-tempat tertentu di bandar-bandar yang mempunyai budaya sukan yang sangat tinggi. Contohnya di Putrajaya, anda dapat lihat ramai every week, setiap minggu ramai yang berbasikal. Kan, jadi kita nampak di kawasan situ ada budaya sukan yang sangat sihat. Kan, di kawasan-kawasan tertentu, contohnya football di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Dan tetapinya ada sedikit sukan ni
di kawasan luar bandar. Jadi kita mengharapkan sokongan dari segi networking antara kerajaan, antara badan swasta dan antara ibu bapa untuk menggalakkan sukan. Jadi bila anak-anak ni sibuk dengan bersukan, maka mereka akan dapat menghilangkan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti mendadah dan sebagainya. Sukan adalah sangat penting untuk kesihatan kita. Kalau di negara maju kajian, mereka di negara-negara Eropah, mereka menyediakan sukan untuk sihat. Jadi di sana, di negara Eropah dan sebagainya, insurans, medical punya fees sangat mahal. Jadi bila mereka bersukan setiap hari atau setiap minggu, mereka dapat mengurangkan kos untuk sakit. Jadi di Malaysia, kita diharapkan dapat menginspirasi daripada mereka, yang mana sukan ini bukan kita jalankan atau kita sertai kerana untuk menang pertandingan, tetapi anda untuk kesihatan kita sendiri. Bila kita bersukan dan kita jadi sihat dan kita dapat kurangkan kos untuk perubatan, dan kemungkinan besar kos tadi itu yang kita dapat kurangkan dapat digunakan untuk akademik, untuk benda-benda yang lebih sihat kepada sesebuah keluarga dan juga masyarakat. GoPush adalah satu platform yang menghubungkan antara jurulatih sukan dan juga pemain sukan di dalam satu platform, yang mana kami membenarkan semua jurulatih sukan untuk menawarkan segala jenis perkhidmatan di dalam satu platform. Di samping itu juga, jurulatih sukan boleh monitor, memantau progres anak-anak ataupun players ini di dalam satu platform. Sekiranya jurulatih sukan itu ingin menawarkan kejuruteraan silat contohnya, dia boleh buka banyak kelas, contohnya kelas kanak-kanak, kelas remaja dan kelas dewasa. Jadi mereka juga boleh membuatkan klinik dan sebagainya. Jadi dengan adanya GoPush, ia adalah seperti booking.com, macam Airbnb, macam Grab dan sebagainya. Kami adalah tidak ada boundaries, tidak ada limit untuk kita menawarkan pelbagai sukan. Dan kita alhamdulillah mempunyai lebih daripada 20 sukan di dalam GoPush. GoPush beroperasi melalui talian saja. Jika anda duduk di Kuching, Sarawak, jika anda duduk Alustar, Kedah, Teri Intan, Perak dan sebagainya, anda hanya sebagai coach, diregister sebagai coach, kami akan approvekan, kemudian anda boleh melakukan segala aktiviti coaching di tempat anda. Dan kami juga membantu coach-coach untuk membuat poster, untuk marketkan, kita bantu untuk marketkan aktiviti-aktiviti ini, yang mana mereka akan mensasarkan kepada segmen yang betul. Contohnya kalau kita lihat jika seorang itu dia mahir dengan kanak-kanak, jadi kita akan nasihatkan mereka untuk buat kelas untuk kanak-kanak berdasarkan minat coach tersebut. Sebab kadang-kadang jika coach ini membuka terlalu banyak kelas, tidak kira had umur, mereka mungkin akan mengalami kekeliruan dan juga dipanggil sebagai produk dia susah nak menjual lah. Jadi kita harapkan hanya fokus kepada itu. Telah mencapai lebih daripada 10,000 players, pemain di dalam ekosistem kita, dan kita punya lebih daripada 4,000 jurulatih sukan telah register di bawah GoPush. Dan alhamdulillah ramai yang telah menjana pendapatan secara mingguan, bulanan, tahunan dalam GoPush dan menjadikan jurulatih sukan sebagai salah satu income ke depan. Untuk GoPush, basically anda boleh advertise ataupun upload your court ataupun venue, yang mana jika anda mempunyai court ataupun place untuk bermain sukan, anda boleh advertise dan orang boleh book melalui sistem booking yang kami telah sediakan. Selain itu juga kami juga mempunyai perkhidmatan untuk memberi nasihat lah, dari segi yang mana jikalau mereka ingin nasihat bagaimana untuk masuk juruteraan sebagai bidang ini dan sebagainya, kami bagi nasihat yang sesuai kepada mereka. Dan untuk pengetahuan semua, kita ada satu kategori jurulatih sukan iaitu multi sports coach, yang mana mereka boleh mengajar lebih daripada satu sukan. Contohnya ada coach yang boleh mengajar takraw, mengajar tenis, mengajar pingpong dalam masa sama, lebih daripada 3 sukan. Jadi ini menjadikan mereka
mendapat income yang lebih daripada biasa. Mereka yang ingin menjadi Olympian ataupun SEA Games atlet yang sangat berjaya, ataupun sesiapa saja yang ingin mahir dalam sukan, mereka perlulah menghabiskan lebih kurang 10,000 jam coaching untuk menjadi seorang yang mahir. Jadi sebenarnya bila anda ambil course sejam atau 2 jam seminggu sebagai seorang pemain atau atlet, anda kena buat homework di rumah anda, kena berlatih sendiri, self training dan sebagainya untuk menghabiskan 10,000 jam. Kalau kita katakan 10,000 jam ni boleh consider as 3 hingga 4 tahun lah aktiviti yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya itu untuk yang high performance. Jadi pada mereka yang ingin menjadikan sukan sebagai budaya yang sihat untuk anak-anak, untuk ibu bapa dan kawan keluarga, sebenarnya anda boleh mengambil coach secara berjemaah. Contohnya ambil coach archery datang ke rumah tanpa beli sebarang alat ke mana, mereka bawa dan mengajar satu family. Kan? Serendah RM100 sebulan, serendah RM50 sebulan, mengikut bajet anda. Dan perjuangan sukan pula, anda mempunyai pendapatan sangat lumayan, yang mana anda dibayar sekurang-kurangnya RM30 sejam. Dan jika anda membuat lebih dari 10 jam dan sebagainya, anda akan mendapat insentif daripada kerajaan yang telah kita sediakan. Saya mengajar kanak-kanak under 8, under 10, under 12. Kita mesti mengajar under teenagers, under dewasa. Dan tapi bila dinasihatkan oleh guru contohnya, okey, saya tahu klien saya banyak, 80% klien saya adalah kanak-kanak bawah 8 tahun. So why I have to focus to adult? Should focus to kanak-kanak under 8 tadi. Sebenarnya kita nak galakkan bagus sports coach ni, mereka adalah satu bidang yang sangat gig worker, freelancers, dan mereka bekerja pada masa yang diorang nak dan highly paid. Macam Goko sendiri RM30 sejam. Ada coach tu dia RM80 sejam dan sekali mengajar 2 jam tau. Dia mengajar di satu sekolah, terus school. So dia mengajar 5 hari seminggu. Dibayangkan? So every session 2 jam dia dapat 160. Kalau 10 hari berapa dapat? 1,600. Hanya berapa jam je dia kerja? 2 jam setiap hari sahaja. 1,600 per hari. Kalau 20 hari, 3,200. Dan masa kerja dia sangat pendek, 2 jam. Jadi itulah saya professional coach. Jadi kita sebenarnya nak cakap, jualan sukan adalah satu income yang sangat lumayan. Sebab kita menjual diri kita. Sebab jualan sukan ni macam entertainer, macam penyanyi, pelakon. So you giving the best to your clients. Okay, tak kita nak cakap, tak pandai lawan ni tak. The coach will tell what? Good job, keep it up. I know you can do it. You know you can do it. Be confident. The coach will talk very positive words. Itu sangat penting. Kita beri elemen positif, nilai positif kepada kanak-kanak atau anak-anak players ni. So mereka bila keluar daripada coaching session, mereka jadi satu positif. Contohnya bila masuk kelas pula kanak-kanak tadi kan, nampak matematik, algebra, susah. Tapi bila dah biasa bersukan, you can do it. Dalam kelas tengok, okay, I can do it. I will try my best. So the element of the value yang kita terap tadi become more positive, confident, terapkan dalam kehidupan kita seharian. Everybody will be positive. So basically, sports coaching adalah satu industri sukan yang sangat sustainable for our future as well. So of course, dia akan eliminate secara automatically dadah, berpeleseran, motor haram. Because nanti bila dah coach bagus, akan ada litar lumba yang bagus, kan? Orang akan pergi lumba yang halal lah, tidak ada perjalanan pun. Okay, so kita nampak pemotor Malaysia kan, semuanya bagus-bagus, Syarah Uzi dan sebagainya kan. So kita nak banyak lagi masuk ke tempat, kita nak 1,000 macam Syarah Uzi. So basically kita, everybody, because dalam Malaysia alhamdulillah semua Indonesia laju, Thailand laju. So and then kita even macam contoh pemain peringkat yang high level performance kan, banyak import player. But ada country dia groom their own players. Sebenarnya macam Japanese, dia groom their own players. World Cup apa kan. So Thailand dia grow their own players. Malaysia should grow their own players. We have time, we have place, we have spaces, we have coaches as well. So kenapa? So dalam kajian saya ada buat kajian dependent factor of sustainable sports coaching in business in Malaysia. So I can say that we cannot eliminate the politics, but the percentage of it should be very very low. So kita boleh avoid sebab kita dalam negara, kita bukan negara yang asing kan. So basically kita tak boleh avoid politik. Tetapi politik tu tak boleh terlalu banyak. Dia macam company katalah Petronas kan, dibina successful.
government oil and gas company, tetapi politik ada di situ tapi sangat minimal. So that's why dalam sukan bersama, jika kita buat satu akademi dan sebagainya under government, so under private dan sebagainya, ada pelibatan kerajaan tapi bukan untuk membuat keputusan. Sebab keputusan adalah daripada akademi itu sendiri. Baru dia maju, dia beringat main kat Korea ke main suka hati dengan funding dia sendiri. Be sustainable. Sebab untuk jadi industri kita kena sustain ourselves. Di Malaysia, sukan yang paling progress laju di Malaysia adalah sukan memanah tradisional. Memanah tradisional sangat besar. That even they can sell alat equipment tu themselves. Kalau buka Telegram tu sangat banyak di Malaysia. Tak tahu lah mungkin zaman saya tak pasti. Tapi sukan memanah di Malaysia sangat laju. Progress very very fast. Dan mereka menang di Turki, Korea, menang. Walaupun tak dapat, dan sangat laju. I can tell you they are like progressing more than football even. Walaupun tak ada government funding, mereka sangat laju. You can search anything about sports traditional, memanah, kan. Kau kata nak jadi industri, nak kalahkan 52.2% tadi, semua orang tempat, parent, taman-taman kena fikir, sukan apa nak bagi ada supaya tak boring. Online game, tak apalah, mainlah online game sama sendiri 2 jam, tak apa. Tapi ada coach. Ada coach yang boleh ajar dia online. Okey, kita buat sesi setiap 2 jam kita ajar. Sebab apa? Dalam online ni kena semayang, kena solat, kena waktu ni rehat. Because kami pernah jumpa, dapat report daripada orang main sukan ni, rupanya dia orang ada time makan. Oh, saya pun terkejut bila saya tahu dia ceritakan. Sebenarnya kami ada nutritionist. Bila nak duduk, bila nak baring, bila nak ni, sebab dia tak boleh berdiri lama, ergonomik kan, kesan kepada mental dan fizikal mereka. Sebagai tangan, jari, ada fisioterapis dia, nutritionist dia, level ni sebenarnya. Sampai macam tu. That's why kita kena dedahkan kepada budak-budak ni. Tak boleh baring macam ni, kadang macam ni, mata rosak sebagainya. Jadi kalau kelas every week kita ajar teknik macam nak menang, kita ajar macam mana nak jadi pemain yang betul-betul berhemah.